Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, naltaqi mujaddadan fi ulumil Quran. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن المحكم والمتشابه، وقد قلنا إن المحكم والمتشابه من الأهمية بمكان، لأنه من أساسيات في فهم القرآن، لأن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فالقرآن مقسم تقسيما رئيسيا إلى الآيات المحكمة والآيات المتشابهة. Jadi perkara muhkam mutasyabih ini seperti yang telah kita maklumkan dan tegaskan sebelumnya, bahawa ianya adalah perkara yang sangat penting diketahui sebab ianya adalah asas Al-Quran. Sebab Al-Quran dibahagikan ayat-ayatnya dalam pembahagian garis besarnya kepada ayat muhkam dan mutasyabih. Jadi gagal mengenal pasti ayat muhkam, ayat mutasyabih akan membawa kekeliruan dalam pemahaman kita terhadap Al-Quran. Oleh itu, kelas pengukuhan kefahaman ini adalah sangat penting diambil kira dan diambil berat supaya kita betul-betul tahu dan boleh mengenal pasti yang mana muhkam dan yang mana mutasyabih. Untuk memastikan kefahaman kita, saya akan langsung memberi ayat dan saya akan meminta kalian untuk mengeluarkan yang mana perkataan yang membawa ayat itu kepada muhkam atau mutasyabih. Di mana punca muhkamnya dan di mana punca mutasyabihnya. Jadi saya minta kalian huraikan ya. Jadi kalau kalian cakap ini muhkam ustaz, kalian kena cakap muhkamnya kenapa? Apa sebab yang muhkam? Begitu juga sebaliknya, sekiranya kalian mengatakan itu adalah mutasyabih. Jadi saya akan tunjuk berdasarkan senarai nama dan yang saya tunjuk saya harap buka kamera ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Coba dengarkan ayatnya baik-baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Siti Nurul Humaira ada ke? Oh, Siti. Ada. Boleh buka kamera Siti? Kejap.
Macam mana Siti? Masuk tudung tak Ustaz? Okey Siti. Sila Siti keluarkan yang mana termasuk mutasyabih dalam ayat kursi itu. Siti, dengar ke tak dengar? Dengar. Cuba Siti keluarkan yang mana dalam ayat mutasyabihat itu, yang mana dalam ayat kursi itu yang termasuk mutasyabihat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa Siti cakap itu mutasyabihat? Sebab kita tidak tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa itu muhkam lah Siti, sebabnya ya kita memang semua dah tahu kan, setiap orang tahu bahawa kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi, ya kan? Jadi ini adalah perkara mutlak dan diketahui oleh orang ramai, bukan perkara pelik, ya, bukan perkara yang terselubung maknanya. Dia adalah perkara yang jelas. Jadi adalah muhkam. Okay, Siti, chance still given to you, Siti. Sila cari lagi ya. Ada pandangan lain, Siti? Siti? Oh, Siti. Sekejap. Okey, Siti sila fikirkan jawapan yang munasabah. Saya juga akan minta kawan lain ya. Okey, Siti Mariam. Okay. Jadi kalau Siti Humaira, Siti Nur Humaira dah ada jawapan, sila jawab ya. Langsung je ya, on. Okey, Siti Mariam ada ke? Ada Ustaz. Nampak kamu ke? Okey, Siti Mariam dah dengar tadi soalannya ke? Dah. Hafaz ayat kursi kan? InsyaAllah hafal. Sentiasa baca setiap malam kan? Karena takut kepada hantu dan zombie kan? Tak. Dan kawan-kawan pocong kan? Oh, tak takut. Baguslah Mariam ni tak takut dia. Oh, hebat. Irfan Asim takut dia kepada pocong tapi tak takut kepada zombie. Okeylah Siti Mariam. Okey, boleh tak keluarkan yang mana dalam ayat kursi itu yang termasuk dalam mutasyabihat?
Okey, Siti Saya Nurul rasa yang sila jawab kalau ada jawapannya. Okey. saya rasa yang la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Itu betul lah. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidaklah tidur dan tidak Ngantuk. mengantuk. Jadi kita tak boleh berandai-andai macam mana Allah berjaga. Tak tidur, tak ngantuk ya kan? Kita saja ini manusia, sikit-sikit ngantuk. Lepas makan cendol ngantuk. Lepas lunch, memang pasti ngantuk. Waktu kelula itu memang di situ waktunya ngantuk. Kalau tak tidur, macam ada yang tak kena rasa pada badan ini tapi macam mana Allah menyatakan bahawa dia ini adalah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Macam mana Allah tak tidur, tak ngantuk? Macam pelik. Jadi kita jangan berandai-andai di sini. Andai kita boleh mentafsirkan makna itu dengan kefahaman yang Allah bagi, disokong dengan dalil yang kukuh, tapi kita tak boleh justify bahawa ini adalah pendapat yang betul, ini pendapat yang raja, tak boleh sebab makna mutasyabat itu bagaimanapun adalah Allah, hanya Allah yang tahu. Tetapi pintu berijtihad untuk mengatakan yang sentiasa tertutup, tidak boleh ditutup. Terpulanglah kepada kalian, kalau kalian nak ambil mazhab salaf, you bagi makna sesuai dengan makna harfiah. You tak go in deep lah, nak cari takwilan yang sebenarnya. Tapi kalau kalian termasuk orang ahli ijtihad, suka berfikir, suka mentafsir, tafsirkanlah, tapi jangan mentafsirkan sesuka hati. Tafsirkanlah sesuai dengan kefahaman yang Allah bagi kepada engkau dengan penguasaan ilmu bahasa Arab. Okey, aku kembali kepada Siti Nurul. Masih ada di situ. Masih ada lagi perkataan mutasyabbih. Satu lagi. Bolehkah Siti Nurul? Siti Nurul boleh ke? Siti Nurul. Siti Nurul. Ya. Boleh jawab ke atau saya pas kepada kawan yang lain? Kalau ayat dia wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Betul lah tu. Itulah Siti. Coba huraikan Siti. Kenapa wasi'a kursiyyuhu itu masuk dalam senarai mutasyabihat? Sebab tak tahu Allah meliputi langit dan bumi itu semua ke tidak? Ya. Sebab wasi'a kursiyyuhu. Wasi'a kita tahulah maknanya Nurul, luas kan? Tapi kursi itu kita tak tahu. Apa maksud sebenar kursi itu? Apakah kursi itu macam singgasana raja-raja dunia? Macam sama ke dengan singgasana Raja Agung? Atau tak sama? Apakah kursi ini maksudnya kerajaan? Kalau ianya kerajaan, sama ke dengan kerajaan Negeri Sembilan, Kelantan? Tak tahu kan? Nampaklah Siti Nurul. Ya kan Nurul? Kita tak tahu. Ataukah
kursi ini maknanya kekuasaan. Kalau ianya kekuasaan sama ke dengan kekuasaan yang ada di tangan raja-raja yang ada sekarang? Kita tak tahu. Okey? Ala kulli hal, andaian kita mahu menafsirkan kursi itu, kita kena bagi makna dan tafsiran sesuai dengan konteks kalimat atau ayat kursi secara keseluruhannya. Dan kita kena cakap sesuai dengan ilmu yang Allah bagi. Dengan pengetahuan kepada bahasa Arab, kepada bahasa Al-Quran. Bukan sesuka hati, bukan sesuka minda kita, bukan mengikut kepada hawa nafsu belaka. Jangan cakap kosong. Kena cakap dengan dalil, kena cakap dengan fakta. Walaupun demikian, kalian tak ada hak untuk menyatakan bahawa inilah kefahaman yang benar. Tak, sebab makna mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Tetapi rahmat Allah kepada manusia, ia tidak menutup pintu ijtihad. Pintu ijtihad terbuka kepada sesiapa sahaja yang nak mengetahui maksud di sebalik wasi'a kursiyuhu. Tapi dengan catatan kena ada ilmu, bukan cakap kosong. Okey, Siti Nurul Humaira, terima kasih. You di mana sekarang, Nurul? Di Brunei. Ha? Brunei. Di Brunei? Kau ini orang Brunei ke atau orang Malaysia? Orang Brunei. Banyak kawan aku di Brunei, hoi. Dulu, tak apalah Nurul ya, kita bincang sikit Nurul ya, kawan-kawan yang lain dengar je. Jadi masa aku dulu di Kahira, aku banyak bagi tuition kepada pelajar-pelajar Brunei dan Malaysia lah. Tapi kebanyakannya Brunei lah. Brunei. Jadi aku kadang bagi syarahan kepada kitab-kitab mukarrar mereka. Jadi di Brunei itu adalah beberapa murid tuition saya dahulu. Ada namanya Tahira. Kau kenal Tahira? Di sana banyak Tahira kan. Ada nama murid saya namanya Tahira. Ada juga namanya Fairuz. Ada yang sudah jadi cikgu. Ada juga yang dah jadi abang askar murid saya di sana. Tahira ini dia cikgu tapi suaminya murid tuition saya juga sudah jadi askar di sana. You di mana di Brunei? Di Brunei Muara. Di mana? Brunei Muara. Oh, aku pun tak tahu. Aku belum pernah ke Brunei. InsyaAllah bila masa kalau ada rezeki saya nak jalan-jalan ke Brunei lah. Kalau ada seminar ke atau apa boleh lah. Menjajal untuk ke sana. Okey, Siti Nurul. Di situ tak banjir ke? Tak kan? Ada part banjir tapi tak banyak. Oh, ada juga. Di kampung air dia bukan ni? Bukan. Okey lah. Siti Nurul. Bye-bye. Jumpa lagi bila masa. Siti Mariam tadi, Siti Mariam di mana, hoi? Ya, Ustaz. Engkau di mana, Mariam? Aku lupa tanya. Selangor. Oh, Selangor. Oh, Selangor tak ada banjir kan? Tak ada. Yang ada kes kopi banyak, hoi. Kau sihat-sihat ke, Mariam? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Nurul, satu lagi yang saya nak tanya Siti Nurul. Nurul, di Brunei macam mana kopi? Ada ke atau tak ada? Ada tapi macam 1 minggu 1 orang. Oh, 1 minggu. Tak. Masya Allah keseluruhan kes sekarang berapa ya di sana? 105 lebih. 150. Oh, sikit yo. Yang meninggal? Yang meninggal 3. Oh, sikit. Semoga terpelihara lah.
negara Islam di tanah Melayu ini. Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, semuanya lah terpelihara. Vietnam, Kamboja. Kita Masya Allah, kita betul-betul dicabar dengan COVID ini. Rabbuna yusahhir. Okey. Terima kasih Siti Nurul dan Siti Maryam. Okey. Coba dengarkan ayatnya ini. Dalam surah Al-Kalam ayat 42. Okey. Coba dengarkan ya. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Surah Al-Qalam ayat 42. Soalannya, apakah ayat ini termasuk ayat muhkam atau mutasyabih? Putri Izzati, you here Putri? Putri. Putri tiba-tiba menghilang dari skrin aku. Semoga engkau masih tetap di bumi, tak menghilang ya. Okey, Nurul Nabiha, Nabiha. Oh, Nabiha. Aku pasti Nabiha ada sini. Ya, Doktor. Nampak kamu ke Nabiha? Oh, Nabiha. Ya, Doktor. Saya rasa tadi tu mutasyabih. Syabih. Mutasyabih. Kau yakin ke atau setengah yakin ke atau berapa peratus keyakinan engkau, Nabiha? Yakin. Yakin, Doktor. Mutasyabih. 100% ya? Ya, betul lah Nabiha. Itu adalah ayat Mutasyabih. Bolehkah Nabiha jelaskan, huraikan kenapa yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un? Al-Kalam 44 ayatnya itu mutasyabih. Sebab maksud ayat tu dia terangkan mengenai hari kiamat. Allah berkata urusan pada hari kiamat tu dia akan menjadi pelik dan huru hara. Jadi Allah datangkan untuk tetapkan keputusan antara makhluk. Lalu Allah membuka betisnya tu maksud mutasyabih. Kita tak boleh jelaskan. Betul lah, huraian yang sempurna. Jadi yauma yukshaf, letak atau punca mutasyabih, punca at-tasbih dalam ayat itu yauma yukshafu an saqin, betis kan? Ketika Allah membuka betisnya. Ya, betis kita tahulah. Tapi betis itu apakah maksud yang sebenarnya adalah betis macam kita punya? Atau bukan? Atau ianya adalah kiasan di situ? Ya kan? Atau makna majazi? Kita tak tahu. Kalau kita rujuk kita tafsir, ada yang ulama yang memang berhenti, dia tak takwilkan.
Dia bagi makna sesuai dengan makna zahir. Ya betislah. Dia tak mencari apa-apa makna di sebalik ansaki itu. Tapi ada juga ulama mutaakhirin yang datang di belakangan yang kuat berijtihad. Dia cakap pintu ijtihad terbuka untuk mengetahui makna macam ni. Dia berijtihad lah. Dia cakap sak ini maknanya ini dan itu, ya. Jadi kita ini sebagai academician, pelajar, terbukalah di wawasan atau ilmu pengetahuan terbuka di hadapan kita. Kita boleh mengambil mana-mana pandangan, tetapi pengambilan itu sepatutnya diikuti dengan keyakinan, ya, diikuti dengan ilmu pengetahuan. Bukanlah sekadar mentaklik buta. Kita dengar orang cakap macam ni, kita langsung ambil, ya. Okey. Nabi Hari mana ke? Kelantan, Doktor. Oh, Kelantan ada banjir kan? Ada. Di bahagian mana tu banjir? Rata Panjang tak silap saya. Di situ memang kawasan pantai ke? Doktor, ada sungai. Mengalir. Oh, maknanya yang banjir itu luapan air sungai, ya, bukan daripada laut ke? Tak pasti, Doktor. Macam mana kau tak tahu? Engkau orang Kelantan. Sebab tempat saya tak banjir. Ya, tapi kena ambil tahu jugalah. Okeylah Nabiha, terima kasih, ya. Semoga Nabiha dan keluarga di situ selamat-selamat semua, ya. Salam sama Ayah Mak. Okey. Okey, Doktor. Nurul Fatihah. Ya, Doktor. Nampak kamu ke? Ambil kedudukan engkau, Nurul Fatihah. Nurul Fatihah ada ke? Ya, Doktor. Nampakkan muka macam ni, Nurul Fatihah. Saya dah menyebutkan 2 soalan berkaitan mutasyabih. Sekarang saya pula nak meminta Nurul Fatihah menyebutkan satu contoh ayat muhkam dan dihuraikan kenapa ayat itu terhitung sebagai ayat muhkam. Sila. Ya, Doktor. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un itu muhkam ke atau mutasyabih? Syabih. Apa Fatihah? Kejap, Doktor. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Itu mutasyabih ke atau muhkam? Mutasyabih. Yang aku minta mutasyabih atau muhkam? Mutasyabih kan, Doktor? Aku minta muhkam, Nurul Fatihah. Bagi aku satu contoh ayat yang muhkam dan huraikan kenapa ia muhkam.
Kejap doktor. Um, Okey, sementara Nurul Fatihah memikirkan contoh ayat muhkam tu, izinkan saya Fatihah menjemput sama Nurul Ain. Nurul Ain ada ke? Ni doktor, saya dah jumpa. Saya dah tahu. Okey. Sila Fatihah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum wallazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul lah tu. Kenapa? Apa alasan di sebalik ayat yang Fatihah baca itu muhkam? Kenapa yang Sebab dalam ayat ini menerangkan Allah menyuruh hambanya menyembah Allah yang telah menciptakan dan yang telah menciptakan manusia. Ya, betul lah sebab ayat ya ayyuhan nas i'budu rabbakum allazi khalaqakum kan wallazina min qablikum la'allakum tattaqun dalam Al-Baqarah tu, sebab ayat itu berkaitan dengan usul syarak. Yang mana usul syarak itu adalah semua makhluk wajib menyembah Allah. Sebab dialah Tuhan yang menciptakan semua makhluk. Usul syarak itu adalah sesuatu perkara yang jelas. Tidak boleh samar-samar macam mutasyabih. Ya? Jadi sesuatu perkara yang jelas, tak ada samar-samar macam usul syarak itu semuanya muhkam. Okey Nurul, terima kasih. Nurul di mana hoi? Kelantan. Kelantan. Kau sama dengan Nabiha ke? Saya. Oh, di kampung lain. Kau kampung di mana? Di kampung Macang. Oh, Macan. Banyak macan sana ke? Banyak macan di sana ke? Tak tahu doktor. Situ tak banjir kan? Tak. Alhamdulillah. Okey, semoga Nurul Fatihah dan keluarga sehat-sehat dan selamat selalu ya. Okey, terima kasih Nurul Fatihah. Satu lagi. Nurul Ain. Oh, Nurul Ain. Adakah Nurul Ain? Ada doktor. Nampakkan muka Ain? Sorry doktor, line problem. Boleh cakap je. Okey, tak apa. Okey, Ain macam ni Ain. Sama dengan Nurul Fatihah. Saya minta Nurul Ain juga bagi satu contoh ayat muhkam dan huraikan kenapa ayat itu muhkam. Sila. Sekejap ya.
Okey. Ayat dia ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Ayat ni kita dah tahu hukum dia. Hukum minum arak tu termasuk perbuatan syaitan. Okey. Kenapa ianya muhkam? Sebab jelas ayatnya. Iyalah jelas. Betul lah yang jelas itu muhkam. Tapi kenapa ianya jelas? Sebabnya ayat itu terbilang dalam kategori ayat hukum. Betul kan? Hukum hakam kan? Betul. Manakala hukum hakam itu sifatnya kena jelas. Sebab once ia samar-samar, maka hukum hakam itu boleh mengelirukan. Dan semua hukum hakam dalam Al-Quran adalah jelas. Oleh itu dia Muhkam. muhkam. Okey. Ya, saya rasa dah cukup ya. Jadi kawan-kawan lain yang belum dapat giliran, janganlah bersedih, berkecil hati pula. Jangan menangis dalam bilik seorang-seorang, hoi. Okey. Nanti minggu depan kalau ada masa lagi ya. Jadi sudi saya nak ingatkan ya sebelum kita bersurai bahawa assignment kalian hanya ada 2 sahaja. Iaitu rekod video yang merupakan summary daripada tajuk-tajuk yang kalian pelajari setiap minggunya. Jadi rekod video dalam 15 minit macam itulah. Kemudian yang kedua portfolio, itu je assignment kalian. Kemudian satu lagi quiz yang kalian kena ambil, quiz 2 which is hari Sabtu hadapan kalau tak silap ya. Coba tengok semula. Bila itu kalau tak silap Sabtu hadapan pagi ya. Tengok semula ya. Saya harap kalian kena on time semua ya. Kalian sudah ada pengalaman pada quiz 1. Harap-harap kalian bersiap sedia dan tak ada lagi kesilapan-kesilapan yang berlaku. Ya, macam hari pertama. Jadi pastikan line kalian kuat ya. Sebelum menjawab soalan itu supaya masa cukup, supaya kita buat quiz hanya sekali sahaja. Tak ada lagi kita kena open chance kepada yang ada masalah. Tapi andaian kalian dah berusaha tapi ada masalah yang memang tak boleh dihindari, macam line slow kerana tiba-tiba pada masa itu hujan lebat ya, hujan deras di kampung engkau, atau ada petir, macam-macam lah. Itu kita masih boleh boleh terima dan kita akan buat ujian susulan lah. Tapi seboleh-bolehnya hindarilah perkara-perkara macam tu, kecuali darurat. Okey, itu je ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Syukur kumala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Ya. Yeah. Doktor nak tanya. Tanyalah. Yang berkaitan dengan portfolio. Perkataan grup kami, perkataan kholaqah. Lepas tu perkataan yang berkaitan dengan kholaqah tu kena ambil semua ke doktor? Kalau banyak sangat, tengoklah kemampuan kalian ya. Tapi kalau sebab khalaq itu memang banyaklah, ada makhluk, ada apalah, khuluq, ada apalah semua kan. Tengoklah macam mana
Ya, jadi kalau seumpamanya banyak sangat, you ambillah setengahnya sahaja. Oh. Nah, tapi kalau kalian boleh senaraikan semuanya lebih bagus. Tapi tak mesti kalian kena bagi maknanya semua kan. Sebab macam ayat khalaka pada ayat pertama dan kedua sampai ke 10 mungkin sama je maknanya. Jadi you cukup bagi satu makna saja pada ayat pertama khalaka itu. Okey? Untuk contoh ayat, contoh perkataan khalaqa tu kena ambil contoh kalau dia ada 80 kena ambil 80 lah. Contoh ayat dia. Kena sebutkanlah semua ayat itu tapi maknanya you hanya sebutkan satu sahajalah. Kalau khalaka itu perkataan khalaka pada ke 80 itu sama je maknanya, you sebut satu maknanya saja tapi you kena sebutkanlah semua ayat itu. Okey? Okey. Okey, faham ya? Okay, terima kasih doktor. Mudah je. Jadi macam ni lah aku bagi kejelasan supaya semua jelas ni. Jadi macam ayat rahmat lah. Ada yang pilih ayat rahmat. Jadi rahmat banyak kali berulang dalam Al-Quran kan. Jadi you sebut semua berapa kali, kalau 100 lah. Tapi rahmat pada ayat pertama sampai pada ayat mungkin maknanya sama je. Belas kasih atau kasih sayang ayat cukup sebutkan saja. Kecuali apabila engkau mendapati bahawa ini rahmat dalam keseluruhan ayat sekitar 100 atau lebih, maknanya ada 2 atau 3, you sebutkanlah mana-mana itu. Tapi kalau satu-satu je. Nah, selepas itu engkau sebutkan lagi kata-kata terbitan daripada rahmat seperti rahimah atau yarham, macam itulah. Boleh faham ke? Faham doktor. Sila kongsikan perkara ini kepada kawan-kawan kalian ya, di grup KA. Okey? Okey, terima kasih. Asyukum ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Doktor nak tanya pasal kuis. Kuis 2 tu hari Sabtu ni 23 hari bulan. Betul. Kan masuk tajuk 8 sampai 14. Betul. Kita belajar sampai tajuk 11. Kiranya tajuk 12, 13, 14 tu tetap pelajari sendiri . Okey. Tak, sebab itu bukan bidang kuasa saya tahu. Sebab yang buat ini adalah yang kami hanya siapkan macam saya hanya diminta untuk buat soalan 2 aja. Kawan-kawan lain yang mengajarkan subjek ini juga buat soalan. Jadi yang menentukan adalah penyelaras. Tapi belum tentu soalan itu nanti sampai kepada bab ke-14. Okey? Saya sendiri pun tak tahu soalan itu. Rahasia betul loh. Hanya penyelaras yang tahu keseluruhan soalan itu. Aku pun tak tahu. Okey? Jadi saya anjurkan, galakkan kalian pelajari je semua. Kalaupun nanti betul lah kita belum sampai kepada bab ke-14 itu, andaian ada yang kalian tak tahu, kau tanyalah aku bila-bila masa dalam minggu ini. Aku layan engkau 24 jam, oi. Sementara tidur pun aku boleh jawab insya-Allah. Gurau je. Okey? Boleh? Boleh doktor. Okey. Okeylah, kita jumpa lagi ya. Saya doakan semoga insya-Allah kuis kalian, kuis 2 ini dimudahkan dan nilainya lebih bagus berbandingkan kuis 1. Alhamdulillah kuis 1 saya tengok kalian punya nilai not bad. Bagus ada yang sampai dapat markah yang tinggi baguslah. Yang rendah pun tak rendah sangatlah. Boleh je insya-Allah. Okey, ashkurukum ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. ونكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.